والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niat iktikaf dan mari kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala. Baik, pada malam ini kita kembali menyambung pengajian kita dalam kitab Ihya Ulumuddin pada muka surat 34. Pada muka surat 34, tak silapnya kita berbicara tentang adab qada hajat. Adab qada hajat. Kita sekali imbah di sini kita sebut sebagai ulang kaji kita. Di sini yang pertama disebut oleh Imam Ghazali, yang pertama, hendaklah kita menjauhkan diri daripada pandangan umum. Maknanya kita jauh daripada orang ramai, sama ada nak menjaga auratnya, nak menjaga aibnya, nak menjaga bau dan sebagainya. Baik. Yang kedua, hendaklah tidak tergesa-gesa membuka aurat selagi mana belum sampai ke tempat. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan menghadap ataupun membelakangi kiblat. Jangan-jangan ni dua hukum di sini. Ulama sebut sama ada boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Baik. Jadi kalau haram ini sebab kita nak ada nak mempermainkan kesucian kiblat tu. Kalau makruh ni sekiranya dah tak ada apa sangat, tak boleh nak ejah dah. Itu makruh. Baik. Dan jangan mendatangi hajat di tempat orang berkumpul, tempat orang duduk-duduk. Dekat mana? Tempat orang duduk lah. Tempat orang biasa duduk lepak ke, duduk ke, jangan di situ. Jangan buang air di tempat yang air yang tidak mengalir ataupun air yang bergenang. Jangan di bawah pokok. Sama ada pokok rendang, boleh jadi tempat orang duduk, ataupun pohon yang berbuah, boleh jadi buah tu jatuh atas najis. Dan janganlah di dalam lubang-lubang. Dekat tanah tu ada lubang entah sarang apa, maka kita hati-hatilah di situ. Biasanya lubang-lubang ni sarang binatang yang berbisa. Baik. Ataupun dalam kitab Safinatun Najah, dalam syarah Safinatun Najah Misbahul Hujah disebut di situ takut ada binatang, satu lagi takut ada jin. Takut boleh jadi rumah jin. Kalau binatang kena pun bengkok, kalau buat di jin pun bengkok, dua-dua tu bengkok kalau kena. Jadi elokkanlah. Baik. Jangan melakukan di tempat keras seperti batu ataupun dinding, kerana boleh terpecik kembali kepada pakaian ataupun anggota kita. Jangan di tempat yang berangin, maksudnya lawan angin. Angin belah sini, kita lawan sana. Nak tengok siapa kuat lagi.
akan terpencit juga. Dan sewaktu membuang muqadha hajat itu, maka kita disunatkan bertinggung, memberatkan sebelah kiri. Mana kita tekan, sebab perut pun belah kiri. Jadi kita beratkan belah kiri, tekan belah kiri. Dengan cara kita melipat yang kanan, maka kita tekan belah kiri. Baik, dah bagi contoh hari itu. Apabila membuang air di suatu tempat seperti bangunan, maka masuk ke dalam ruang tersebut dengan kaki kiri. Baik, kita dah tahu, dan keluar dengan kaki kanan. Jangan membawa sesuatu yang mengandung nama Allah ataupun ayat-ayat suci, hadis Nabi ke, zikir ke, selawat ke, jangan dibawa ke dalam tandas untuk menjaga kemuliaan. Dan masuk ke dalam tandas dengan membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. A'udzu, aku berlindung dengan Allah, minal khubuthi wal khaba'ith, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Khubuth, khaba'ith, khubuthi wal khaba'ith, merujuk kepada syaitan jantan, syaitan betina. Dan bila kita keluar pula, kita baca Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yanfa'uni. Ataupun apa doa biasa kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu doa tidur tu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Itu doa apa pakai? Alhamdulillah apa dia? Azhaba anni wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba anni wa afani. Ada dalam riwayat lain ditambah sedikit, iaitu ghufranak, ghufranaka, alhamdulillahilladzi azhaba anni wa afani. Ghufranak, apa maksud ghufranak? Keampunanmu ya Allah kami mohon. Maka dibahas di sini kenapa minta ampun lepas keluar tandas. Sebab sewaktu di dalam tandas kita tak boleh menyebut nama Allah. Maka bila kita keluar tu kita minta ampun, ya Allah minta maaf tadi tak nak sebut, tak nak berzikir dah, maknanya tak nak sebut. Siapa yang minta maaf ni? Orang soleh lah. Kalau ada tadi Ustaz kata kalau mau ayat-ayat Quran dalam tandas kan, kalau handphone boleh? Handphone kena tutup. Maknanya tutup ni maknanya tidak terpampang lah skrin dia. Jangan dibuka lah. Kalau wallpaper kau nak, kalau kita wallpaper Allah Muhammad lah kan. Jadi wallpaper tu jangan dibuka lah dalam, maknanya jangan bagi Zohir nampak lah. Sama juga kadang-kadang ada letak dalam beg duit ataupun dalam beg. Yang penting jangan terzohir keluar. Baik. Jadi ghufranak, kita mohon keampunanmu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya layak bagimu ya Allah, yang telah adhaba anni wa afani, yang telah mengeluarkan sisa-sisa daripada perut aku ni, yang tak baik ni, wa afani, dan memberi kesihatan kepada aku. Jadi maknanya air besar, air kecil ataupun qada hajat ni sebenarnya nak membuang benda yang tak perlu dah daripada tubuh. Perkara ni berbeza dengan ahli syurga. Ingat kita pernah ceritakan ahli syurga. Ahli syurga ni makanlah banyak mana pun, tapi dia tidak, mereka tidak akan pernah qada hajat. Maknanya tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil. Makanlah banyak mana pun, makanan itu akan ditukarkan kepada peluh. Dalam riwayat cerita, dia peluh tu bau kasturi. Sebab kan ada satu riwayat kan, ada orang baru masuk syurga, nak kata macam mana, dia gairah lah, makan sana, makan sini, makan sana, makan sini. Lepas tu orang pun tegur, orang pegang atas bahu dia, "Hei, tengok belakang tu, tengok sikit belakang." Bila dia tengok belakang, sebesar gunung biji buah dia makan. Bayangkan, banyaknya dia makan tak sedar. Kita makan, kita makan sebiji durian tu menyandar dah.
Ni bayangkan biji saja sebesar bukit, sebesar gunung dia. Orang tu pun orang tegur, terkejut dia. Sebut dalam syurga ni tidak ada istilah apa dia, bila penuh tu tak boleh nak sumbat, boleh je banyak mana pun. Itu lebihnya syurga. Dan tadi tidak ada qada hajat, tidak ada buang besar kecil dalam syurga. Tu beza. Jadi kita yang tujuh apa dia dalam syurga nanti penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan, tidak ada kepayahan. Tidak ada kepayahan. Kita atas dunia ni bila makan kena beringat, kena berjaga, kena bertaim kalau makan. Lepas tu kena rehat, lepas tu ada buangnya, air besar, air kecilnya, kena jaga aurat. Jadi hak kepayahan ni hanya atas dunia saja, sebagai medan ujian. Akhirat nanti sama ada hanyalah pembalasan, sama ada seksa ataupun bahagia. Pilih sajalah. Baik, insyaAllah. Jadi ghufranak, keampunanmu ya Allah, kami mohon, aku mohon. Sebab apa minta ampun? Sebab waktu dalam tandas kita tidak boleh nak menyebut nama Allah. Maka orang soleh, waktu itu apa dia, emas, waktu itu berharga. Bahkan Allah pun bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu ini, kan? Wal asr, maknanya benda ni ataupun makhluk ni betul-betul besar, betul-betul apa dia, ciptaan yang besar, ciptaan yang bukan main-main. Baik, maka Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama waktu. Kalau kita tengok dalam surah Asy-Syams, ada 7 makhluk yang Allah bersumpah. Wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha. Situ 4 dah tu. Matahari, bulan, siang malam. Wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, langit dengan binaannya, dengan kukuh. Wal ardi, dan bumi. Lepas tu wa nafsin wa ma sawwaha, dan nafsi dan mana jiwa. Mana Allah bersumpah dengan 7 makhluk di situ, termasuk kita sendiri. Maknanya ini bukan penciptaan yang main-main. Bila Allah sebut, bila Allah sebut tu nak suruh kita fikir, tengok makhluk ni, nampak kebesaran Allah. Baik. Seterusnya, apabila selesai membuang air kecil, hendaklah disempurnakan mengurut kemaluan sebanyak 3 kali. Dan satu lagi apa disebut, ada juga dalam kitab Mahfuzah disebut, syarah pada Ihya ni disebut urut 1 kali, satu lagi berdahan. Berdahan ini sunatnya berapa kali? Sunat berdahan berapa kali? 3. Ingat tasbih ke ni? Subhanallah bi'ala. Berdahan ni sekali je. 2 tak boleh, 3 tak boleh, 4 tak boleh. Tak boleh ni bukan kata haram. Dia pergi kepada siapa yang banyak berdahan, dia akan pergi kepada mudah terkena was-was. Dia cukup sekali je. Dah settle. Lepas tu jangan menyahut. Tandas ni berdahan, tandas hujung menyahut pula, tengah pula. Lepas tu sabur pula. Tengok siapa paling kuat. Dalam fiqh sebut siapa paling sedikit berdahan, maka paling pakih dah dia. Siapa paling banyak berdahan, paling jahil. Di situ pula. Maknanya apa dia? Berdahan ini bukan nak main-main. Dia nak pelepas saja. Lebih pada tu maknanya kita bermain lah tu. Dia bukan nak pelepas dah. Kita banyak bermain di situ. Jadi di sini sunat tu hanya sekali. Bila lebih-lebih tu tak ada dah pahala sunatnya. Baik. Urut kemaluan dan berdahan supaya saluran tu pun lepas. Baik. Jangan asyik memikirkan tentangnya supaya jangan sampai was-was dan akhirnya menyukarkan diri sendiri. Ni kita tanya ni. Bermain-main, berfikir-fikir pula. Jika merasa masih ada sesuatu yang basah, rasa macam ada kat ujung ni lagi, rasa, maka rasa tu kena
kena faham itulah peranan syaitan tadi yang membisikkan was-was. Hendaklah dianggap bahawa itu sisa air yang digunakan untuk istinja. Ingatlah bahawa orang yang ringan cara pembersihannya itulah orang yang paling pandai dalam masalah teka. Sebab perasaan was-was itu menunjukkan kurangnya. Hitam ni bau kuat sikit, ya Rasulullah, kena basuh dengan ni sabun. Tak ada. Sahabat tak tanya jenis macam tu. Cukup Nabi bagi tahu hilang ain najis. Guna istinja, sama ada 8 syarat itu kan, sama ada kita guna batu atau benda-benda kesat, ataupun kita guna air mutlak. Dua tu pilih. Yang sunatnya kita guna tisu, mana benda kesat. Ni Nabi sunat istinja pun kita kena ada ilmu dia. Maknanya hak pertama sekali, kalau rumah kita mungkin tak ada, tapi kalau kita pergi tandas awam kok ada lah kan. Jadi ada tisu kat sebelah tu, ambil satu, lepas tu sekali lalu, lepas tu baru guna air. Dapat pahala lebih sikit lah. Sebab kita menggunakan dua alat istinja. Cuma syarat dia apa dah? Jangan bagi kering dulu lah. Maknanya elok tu selesai semua, lepas tu kita ambil tisu, lap basuhan pertama, laluan yang pertama, yang keliling, okey dah, buang tisu. Lepas tu kita guna pula air mutlak. Itu yang terbaik. Tak ada ulama sebut, tak ada ulama yang berpendapat yang terbaik adalah guna sabun. Tak ada kata macam tu. Guna sabun pun tak ada. Guna sabun tu bahkan sebenarnya dia pergi ke melampau tadi. Orang tak ajar, tak sebut lebih-lebih, tapi kita pergi tambah sendiri. Dia pergi ke situ dah. Kalau guna sabun. Baik, bukan tak boleh, tapi sebab kadang-kadang kalau guna sabun tu kalau sikit tak apalah, tapi kalau gonyong-gonyong macam nak sentai baju, kain busuk, kain busuk lah, kain basuh, tak kenalah. Dia cukup sekadar air mutlak tu dah mencukupi. Baik, termasuk dalam perkara yang diringankan, iaitu rukhsah, ialah bahawa seseorang itu boleh membuang air kecil berhampiran dengan kawan. Maknanya sebelahnya belum ada berlaku. Cuma mestilah ditutup penglihatannya, yakni pada auratnya. Yang dulu pernah kan ada orang buat jeti ni ada tandas. Jeti tepi sungai ada tandas. Tandas dia macam mana? Ada lubang yang ke sungai lah. Lepas tu ada sebelah punya belah. Dia bukan macam kita tandas kita ni tinggi ada pintu, tidak. Ni sebelah punya belah. Maknanya duduk baru nampak kepala kawan sebelah. Dia duduk tu ada dinding, nampak kawan sebelah. Filem-filem Melayu lama ada tengok. Saya tidak di zaman itu, ayah mungkin ada, tapi saya pernah tengok lah. Maknanya kalau tengok filem-filem Melayu lama tu ada tepi sungai, dia buat tandas tu ada 2-3 lubang tu, ada kompartmen lah, ada bahagian-bahagian dia. Lepas tu bila dia rendah saja duduk. Maknanya duduk tu maknanya nampak kawan, nampak kepala sebelah. Dan perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Waktu perang, sebelah-sebelah. Cuma syarat dia jangan nampak aurat. Jangan menampakkan aurat. Baik. Jadi rukhsah keringanan boleh qada hajat sebelah menyebelah. Kalau ikut awal tadi dia suruh lari jauh-jauh kan. Baik. Jadi ini ada keringanan. Baik. Kalau ikutnya Nabi pernah buat, dan Nabi ni kalau kiranya paling pemalu. Sangat pemalu. Bahkan Nabi lebih malu. Nabi lah yang paling malu kan? Aku ni lebih malu daripada anak dara, Nabi kata. Aku ni lebih malu daripada anak dara. Anak dara zaman tu dah, jangan kira anak zaman sekarang. Zaman tu, zaman Nabi tu. Maknanya apa dia? Anak dara ni memang tak keluar rumah. Anak dara dulu memang tak keluar rumah. Budak, maknanya lepas dia akhir balik lah. Kalau cerita budak cerita lain, waktu dia kecil dia main-main lah. Tapi bila dia start akhir balik, dia memang tak keluar rumah. Kecuali bila dia kahwin pula. Anak dara ni memang dia tak keluar rumah. Dalam sirah sebut ada dua keadaan, dua ketika anak dara ni keluar rumah. Iaitu ni kisah sedih sikit lah. Iaitu yang pertama apabila kewafatan Rasulullah. Yang kedua apabila lepas 2 tahun Nabi wafat,
iaitu apabila Sayyidina Bilal datang ziarah Nabi. Sayyidina Bilal ni lepas Nabi wafat, dia tak boleh duduk lama kat Madinah. Teriak pergi sana, teringat dengan Nabi, memori dia. Duduk sini ada kisah dia dengan Nabi. Jadi dia tak boleh nak duduk dekat Madinah. Nak teriak semacam. Tak, Sayyidina Bilal ni rapat sungguh dengan Nabi. Antara khadam Nabi yang rapat dengan Nabi. Baik, jadi dia keluar, pindah ke Damsyik, Syria mana. Jadi 2 tahun tu Nabi pun dia datang. Sayyidina Bilal bermimpi jumpa Nabi. Nabi kata, apa dia ni Bilal? Apa benda ni Bilal? Kata rindu tapi duduk jauh-jauh. Macam itulah ayat dia lebih kurang. Ma hadza ya Bilal? Apa dia ni Bilal? Kenapa macam ni? Kalau rindu takkan duduk jauh-jauh. Maka Sayyidina Bilal terkejut tu, keluar air mata, terus ambil siap baju, picu kuda, terus pergi seorang-seorang dia daripada Syria, terus pergi ke Madinah seorang-seorang dia. Tak ada kata tunggu subuh esok, tak ada, terus pergi. Ini cinta sahabat pada Nabi. Kadang-kadang kita buat cinta ni kita terlepas. Kita buat amal ni kena ingatkan Nabi. Tapi masalah kita ni, kita buat amal teringat ke pahala berapa dapat. Berapa dapat ganjaran, 27 kali ganda ke, 9 kali ganda ke kalau sedekah kan. Kita duk fikir ke situ, syurga ke apa ke nak. Tapi kalau sahabat Nabi tidak. Mereka ni kalau buat apa sesuatu dia ikut Nabi. Ingat kepada Nabi. Sepanjang hidup mereka dengan Nabi. Bahkan dalam satu pertanyaan ada disebut oleh ulama sirah, sahabat Nabi ni kalau diberi pilihan duduk dalam syurga, masuk syurga tapi tak jumpa Nabi, dengan duduk di Madinah dalam keadaan susah payah tapi Nabi duduk ada sekali, maka sahabat akan memilih duduk bersama dengan Nabi walaupun dengan kepayahan, berbanding dengan syurga yang kata penuh kenikmatan cuba tak jumpa Nabi. Maka sahabat memilih untuk ada dengan Nabi. Itu sebut, itu level kecintaan mereka. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang kedua, anak dara ni dilihat jumpa di tepi jalan ataupun keluar daripada rumah apabila Sayyidina Bilal balik ke Madinah dalam keadaan teriak, jumpa Sayyidina Hasan Husain, jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar semua. Sayyidina Hasan Husain kata, wahai pakcik Bilal, lama tak dengar azan ni, tolonglah azan. Asalnya Sayyidina Umar minta dah. Sayyidina Umar minta, dia tolak, minta maaf lah, tak sanggup dah. Tapi bila cucu Nabi sendiri minta, tak sanggup nak tolak. Naiklah Sayyidina Bilal ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, senyap satu Madinah. Allahu Akbar yang kedua tu bunyi bising. Apa benda ni? Asyhadu an la ilaha illallah, mula keluar. Sebab apa? Suara ni tak pernah dengar lagi kecuali waktu zaman Nabi hidup. Bila Nabi meninggal tak pernah dengar suara ni. Maknanya suara Sayyidina Bilal ni hanya azan waktu Nabi hidup saja. Jadi bila dengar saja suara Sayyidina Bilal, keluar habis segala isi rumah. Waktu tu baru nampak anak dara keluar dalam riwayat cerita. Bukan anak dara kita sekarang ni. Anak dara apa ni? Nabi, sifat Nabi tu lebih malu daripada anak dara. Nabi tu, sifat Nabi tu lebih malu daripada anak dara. Dan malu ini menunjukkan indikator iman, kan? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman, ataupun petunjuk iman. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Pun begitu dalam hal qada hajat tadi, rukhsah, boleh sebelah menyebelah. Baik. Baginda buat yang sedemikian untuk memberikan penerangan kepada umat bahawa perkara ini dirukhsahkan, ada kemudahannya. Baik. Seterusnya, cara beristinja. Cara membuang air kecil, mestilah beristinja dengan menggunakan 3 ketul batu. Selain batu, boleh juga menggunakan sesuatu yang kasar, yang keras, sekiranya alat yang digunakan adalah benda suci. Macam tadilah, yang kasar, yang keras. Maknanya benda tu boleh mengalihkan najis lah. Boleh alih, boleh serak najis. Seterusnya, beristinja menggunakan air. Caranya dengan menyiram dengan tangan kanan di atas tempat yang disucikan, sementara tangan kiri menggosok tempat tadi sehingga tiada kesan yang tertinggal.
Hal ini dapat diketahui dengan pegangan tapak tangan. Maknanya kulit tangan kita ni, ni kena syukur pada Allah ni. Bila kulit kita ni ada sensor, ada deria rasa. Kulit ini dapat kenal pasti cuci ke belum. Betul tak? Kalau licin tu maknanya apa? Dah ada lagi lah tu. Kalau dah kesat maknanya apa dah? Dah bersih. Itulah nikmat pada tangan. Tapi jarang kita fikir betul tak? Itu jarang kita nak fikir nikmat ni. Baik. Hendaklah ketika beristinja jangan terlalu bersungguh-sungguh. Tonyoh. Sanggalah juga masuk ke bahagian dalam duburnya. Perkara inilah sumber kepada penyakit waswas. Di sini. Sampai korek ke dalam. Jangan buat kerja macam tu. Sekali buat nak lagi. Dia jadi macam tu. Mula-mula sikit je. Lepas tu makin dalam tu dia buat selalu. Jadi terbiak dah. Sedangkan inilah yang menyebabkan dia terkena penyakit waswas. Jadi penyakit waswas ni antaranya disebabkan oleh taklah terlampau dalam perkara yang tidak dituntut. Menyebabkan juga dia berlama-lama dalam tandas. Baik. Hendaklah diketahui bahawa mana-mana bahagian anggota yang tidak dapat dicapai oleh air, maka itu termasuk dari bahagian dalam ataupun disebut batin. Apa disebut batin? Dia ada zahir, ada batin tak? Yang batin ni macam mana? Bila kita duduk sekadar terbuka tu, maknanya hak kat luar tu. Yang batin apa dia? Hak belah dalam lah. Maknanya kalau jolok ni belah dalam. Belah dalam ni tak dituntut untuk disucikan. Walaupun kita kata najis. Kalau macam tu jenuh lah. Darah ni kan darah kita ni najis tu tak? Najis kalau keluar daripada badan. Kalau duduk dalam badan tak panggil najis. Kalau duduk jenuh lah kita menanggung najis. Betul tak? Darah ni kalau kata najis tak? Tapi bila keluar baru jadi najis. Zahir baru najis. Kalau batin, maknanya duduk ke dalam ni tidak dikatakan najis. Kalau bersuci, tidak perlu disucikan. Sebab tu makruh kalau kita duduk main jolok-jolok ni masuk ke dalam. Tidak, tak perlu. Cukup sekadar bila kita duduk tu hak terbuka tu lah yang kita basuh hak luar saja. Baik. Sedangkan hukum najis ni tidak termasuk kotoran yang ada di bahagian dalam. Selagi najis itu belum keluar. Jika najis itu telah keluar, maka itulah yang ditetapkan dalam hukum sebagai najis. Oleh itu had-had penyucian najis itu ialah asalkan cukup sudah dapat dicapai air dan kotoran itu dapat dihilangkan. Cukup situ saja. Dengan demikian maka buanglah. Tak perlu lagi adanya waswas. Tak perlu lagi adanya waswas ataupun melayan waswas. Cerita bab waswas ni memang nak selesai kena mengaji. Kalau dia tak boleh main agak-agak sendiri. Contoh lagi kan, syarat sah kentut. Pernah sebut sini syarat sah kentut. Tak sedap pula bunyi dah. Apa yang dikatakan kentut ni? Kentut ni kena memenuhi syarat. Syarat apa dia? Kena ada angin, kena ada bau. Boleh jadi kita duduk saja tiba-tiba rasa macam kena macam ada angin dekat kita punya ni. Tengah-tengah bangun tiba-tiba rasa macam tapi kita tak adalah kita nak tak rasa pula benda tu keluar daripada dalam. Tapi ada rasa angin, betul tak? Ada kadang-kadang tak? Maka ulama sebut yang tu tidak dikatakan kentut. Yang tu setan tiup. Nak suruh main was-was. Sebab apa? Tak ada bau. Sebab tu syarat kentut ada dua. Kena ada bau. Ustaz, tak rasa angin tapi ada bau. Tak jadi. Waktu mungkin masalah sensor kita pula. Kalau bau tu confirm lah ada keluar. Tak jadi. Sekarang ni rasa macam keluar angin tapi tak ada bau. Maka itu bukan kentut. Itu permainan. Kadang-kadang kita tersepit waktu terbuka balik dah. Itu setan nak main lah tu. Saja. Tu kena tahu tu. Jadi kalau tak tahu, tak ada ilmu tadi, batal lah sembahyang aku. Baru nak bangun, rasa macam keluar angin. Rasa macam keluar angin tapi tak ada bau. Kalau tak mengaji, pergi ambil sembahyang lah. Kalau mengaji, bukan, ini bukan. Kadang-kadang kita bangkit daripada duduk nak sujud apa semua, dia mari benda tu.
Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi semua ini masalah waswas ni diselesaikan dengan mengaji, dengan ilmu. Cara berwuduk pula. Apabila sudah selesai beristinja, maka barulah kita boleh untuk ke stage pembersihan yang kedua, yakni bebas diri kita daripada najis, maka barulah kita boleh pergi kepada bebas daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Baik. Dan maka hendaklah kita berwuduk. Berwuduk ni hukum asalnya sunat. Tapi kerana solat itu wajib, maka wajiblah berwuduk itu untuk solat. Dia berkait. Hukum asal lain, tapi dia mengikat dengan wajib solat tadi. Baik. Mula-mula sekali, perkara yang hendak dilakukan adalah sunat untuk bersiwak, yakni bersugi ataupun membersihkan gigi. Maknanya sunat sebelum kita nak ambil wuduk ni bersiwak dulu. Kalau tak ada kayu siwak, guna buah gigi. Ustaz, kayu siwak saya tak reti guna, boleh guna buah gigi tak? Boleh. Fungsi dia sama. Ya, perkembangan zaman lah. Perkembangan zaman. Jangan kata tak ada siwak, tak ada sunat. Tidak, dapat sunat bersugi ni. Ya? Cuma menggunakan kayu siwak tu, kayu sugi tu, itu sebab zaman Nabi itulah alatnya. Zaman kita sekarang ni guna apa dia? Guna apa tu? Jenama apa tu? Jenama ni lah, ikutlah jenama apa pun. Jangan daripada bulu babi sudah. Lain tak apa. Baik. Dan kalau tak ada juga alat, maka kita boleh ambil guna jari kita. Ni sebelum ambil sembahyang, bersihkan. Boleh guna jari. Kalau tak ada alat, ni sekiranya tidak ada alat, ini sunat sunat bersih gigi dulu. Mana masuk dalam guna jari, guna saja. Hak mana ada, hak mana boleh buat. Okey, baik. Kemudian duduk. Ambil sembahyang ni sunat dia duduk, bukan membongkok. Tak berasa tak? Kita kalau buat baik, buat tinggi, membongkok. Sebenarnya duduk. Nabi ambil sembahyang duduk, bukan bongkok macam tu. Baik, duduk sambil menghadap kiblat. Yang ni pun kalau boleh, kalau kita nak renovate apa-apa, kalau boleh, maknanya tempat ambil sembahyang tu biar menghadap kiblat. Macam sini mana kiblat kita punya paip tu, belah sini lah. Mengiat seboleh-boleh, supaya apa dia? Bila kita ambil air sembahyang, jemaah ambil sembahyang, kita punya ahli qarih ambil sembahyang, dapat pahala sunat menghadap kiblat. Kalau belah sana tak dapat lah, tak dapat pahala tu. Kita kalau boleh, seboleh-bolehnya kutiplah sikit pahala ni. Lama-lama banyak kan. Biar sebanyak mungkin pahala sunat kita boleh kutip. Baik. Kemudian duduk dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Nak memulakan sesuatu kan. Bismillah, dengan nama Allah. Aku mulai berwuduk ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan Bismillah kan. Seterusnya menyucikan kedua-dua tangan sebanyak 3 kali. Basuh tangan. Setelah itu mengambil air berkumur-kumur sebanyak 3 kali, dengan membolak-balikkan air dalam kerongkong. Maknanya bila ambil itu kena biar sedikit, biar sentuh kerongkong. Bukan depan saja, seboleh-bolehnya angkat sikit. Biar dia sikit, buka sikit kerongkong, tapi tak telan. Faham kan? Kat sini sikit. Baik, 3 kali. Setelah itu mengambil sedikit air, boleh. Tetapi kalau sedang berpuasa, maka tidak perlu dilakukan. Tidak perlu di sini, tidak perlu sampai kerongkong tu, tak perlu. Tidak perlu. Baik. Seterusnya hendaklah mengambil lagi sedikit air untuk hidungnya, dan seduk sebanyak 3 kali. Bila kita basuh hidung ni, dia sunat seduk. Sedap sunat kita seduk. Apa istilah bahasa Arab tak ingat lah. Seduk lah. Seduk. Seduk
Sedut, kemudian kita hembus kuat sikit. Hembus. Sedut biar rasa sampai hujung sini, lepas tu kita hembus. Antara hikmah dia, kita bebas daripada penyakit-penyakit sinu. Penyakit sinu ni sesemua, resedung, apa semua. Saya dulu kuat juga resedung, tapi bila kita belajar benda ni, kita buat selalu, hilang gitu saja. Resedung, apa lagi, asma yang kuat dulu, hilang yang tu, tak perasan hilang. Ingat ke hilang tu sebab kita main, tapi rasanya daripada kecil lagi saya duk main. Memang hilang macam tu ya. Mana penyakit-penyakit melibatkan saluran pernafasan ni hilang. Antara hikmah dia. Baik. Kemudian bernafas supaya air tersebut naik ke bahagian hidung dan terus dihembus keluar. Okey, itu sunatnya 3 kali. Mengambil air untuk membasuh muka. Sedikit air, disebutnya sedikit ni. Sebab apa sedikit? Sebab tak nak membagi bazir. Untuk membasuh muka dimulai dari hujung dahi sampailah ke hujung, iaitu di tempat permulaan rambut, hujung dahi. Ni mana start rambut pertama ni, sini ya. Dan sehinggalah sampai ke bahagian bertepatan dengan dagu bawah ni dagu. Mana kawasan ni lah. Okey, sunat lebih sikit lah kalau ikutnya sampai sini, tapi sunat lebih sikit bawah. Kemudian ini kadar bagi panjang, kemudian bagi lebar, iaitu di antara anak telinga. Anak telinga ni lah, ni anak telinga ni. Ni anak kepada telinga kita. Anak telinga sini sampailah anak telinga. Itu dia punya kawasan yang dikatakan basuh muka. Baik. Tempat-tempat yang ditumbuhi rambut seperti 2 alis mata ni, kening, misai, rambut antara pelipis dengan janggut. Ni janggut lah ni. Dan bulu-bulu mata hendaklah diratakan dengan air. Maknanya waktu basuh muka macam kita duk buat biasa lah. Maknanya kita sabun semua lah. Okay. Rambut-rambut itu biasanya nipis saja. Demikian pula hendaklah diratakan air sampailah ke tempat tumbuh janggut yang nipis. Kalau janggut tebal, maka cukuplah air itu diratakan di bahagian luar. Kalau tebal sangat ni macam kapet Turki itulah. Kena kata tebal sangat ni. Kalau kita orang Melayu ni tak kategori tebal lagi. Tak kategori tebal lagi, biasa saja. Ayah-ayah sekalian ni. Baik. Maka kalau yang tebal sangat, cukup luar saja. Mana sebab dia payah. Sebab payah tu sebenarnya. Sebab payah. Dan di celah-celah antara janggut pula sunat kalau kita menyela-nyela. Cerita baik, ada janggut panjang baik dan tebal. Selain itu, jari-jarinya dimasukkan ke dalam bulatan mata. Disebut ni masalah detail sikit. Jari-jari dimasuk ke dalam bulatan mata ni. Kawasan dan tempat celah untuk membersihkan sebarang kotoran dan meratakan air wuduk. Bila basuh muka tu, ambil nak pada atas ni, nak sampai tepi ni. Jangan macam budak-budak tak. Ni bukan iklan bersih muka ni. Nak ambil wuduk. Jangan buat iklan bersih muka dalam TV kan. Langsung nampak fresh, segar. Bukan tu. Ambil sembahyang ni kena ada cara dia, biar rata betul. Isyak dah tak? Mana ni? Baik. Nak sesah mudah-mudah. Seterusnya hendaklah membasuh kedua tangan hingga kedua siku sebanyak 3 kali. Tangan ke siku. Ingat tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Ada orang buka paip, letak gitu tu. Ni, start pada sini. Start sini. Naik. Kan budak-budak kan. Buka paip. Sini.
Macam tu tak? Dia kena elok. Bukan tak sah. Bukan makruh pun, tidak. Tapi tak dapat sunat lah. Sunat dia tangan ke siku. Jadi kita tu batu penting ngaji ni. Jadi start daripada atas, daripada tangan, gosok. Ya. Bukan sini. Baik. Kemudian kalau ada cincin, sunat digerak-gerakkan. Kalau ada cincin, maknanya tu kata air lah, sunat gerak-gerakkan. Gerak-gerakkan biar air tu masuk. Baik. Bukan cincin saja, kalau guna jam pun samalah, sunat tu samalah sebab dia ilah dia nak surat tu. Baik. Ketika berwuduk hendaklah dimulai anggota sebelah kanan. Setelah itu hendaklah mengusap meratakan air di bahagian hadapan kepala. Inilah air hadapan kepala. Sebab tu disebut membasuh kepala, menyapu kepala, bukan menyapu rambut. Sebab bukan semua juga orang rambut dia penuh. Ada botak bahagian tu, jadi tak kenalah. Sebab tu dikatakan menyapu kepala. Bila dikatakan menyapu, dia tak sama dengan membasuh. Ghasalah ni kalau dalam Quran tu artinya membasuh. Ghasalah mana kena inilah, kena bersungguh. Kalau sapu cukup lalukan. Untuk kepala ni diguna lalukan, sapu. Sapu. Baik. Dalam mazhab Syafi'i kata sebanyak 3 kali, pastikan air kena pada ubun-ubun. Baik, sapu sunat. Baik, dalam mazhab Syafi'i kata apa dia? Paling kurang 3 helai rambut, betul kan? 3 helai rambut ni kat mana yang dikatakan rambut? Rambut ni terbaik lah. Terbaik apa dia? Satu kepala lah, menyapu kepala. Satu kepala ni. Kalau ikut dalam mazhab, kalau ikut pendapat guru kepada Imam Syafi'i sendiri, Imam Malik, dia wajib sapu tu kepala. Sapu kepala ni macam mana? Dalam mazhab Maliki lah. Start pada depan ni. Tangan tu depan sampai ke belakang, daripada belakang naik ke depan balik. Baru cukup. Siapa ambil kaedah ni, dia dapat apa? Ambil air sembahyang cara mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni dia lebih kepada nak sapu. Sama juga dengan kaki. Mazhab Maliki wajib gonyoh kaki, wajib basuh kaki. Wajib. Dia wajib. Ada mazhab Maliki. Perbezaan. Kenapa? Sebab bila kita belajar ni, kita boleh pakailah kalau kita nak sandar taklid pada sandar pada mazhab Maliki. Yang ni kalau ambil ni, maknanya kalau batal sembahyang setuh bini tu tak batal. Setuh bini macam biasa ni tak batal dalam pendapat mazhab Maliki. Kalau kita nak ambil cara sembahyang, ambil sembahyang cara Maliki, batal pun cara Maliki. Jangan ambil sembahyang cara Syafi'i, batal cara Maliki, tak kena. Tapi ada ulama kita juga yang ni hak baru-baru ni saya pun tak pernah jumpa lagi, tapi ada satu qaul dalam pandangan mazhab Syafi'i sendiri yang menyatakan bahawa kalau sentuh isteri ataupun sentuh orang perempuan tanpa nafsu syahwat tidak membatalkan wuduk. Ni cerita ni biasanya bila kita pergi umrah haji ni. Kan cerita ni umrah haji. Biasanya orang ada cerita ni. Tapi sebenarnya dalam mazhab ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i sendiri, walau ada ulama lah, cuma tak mazhur. Tidak pendapat yang terkenal ataupun yang asah yang kita ni ambil iktibar. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, tidak batal ambil sembahyang sekiranya menyentuh perempuan tanpa syahwat. Dia daripada kalimat tadi lah, aula mastumun nisa. Menyentuh perempuan itu, Imam Syafi'i sendiri memberi tafsiran sentuh dengan makna jima'. Sedangkan Imam Malik, Imam Ahmad kata tidak, bukan makna jima', sentuh je lah, sentuh lah, sentuh saja. Baik, dia banyaklah pendalilan ataupun penghujahan para ulama cerita buat batal tak batal. Cuma kita ni kadang-kadang pekoh jadi nombor 2, nombor 1-nya sentimen. Tengok pemimpin salam dengan perempuan, kita bising tu macam masuk neraka lah tu. Salam perempuan macam masuk neraka lah tu.
Benda tu ada khilafiyah di kalangan ulama. Yusuf Qaradawi sendiri pun salam dengan perempuan dalam uruf tertentu, dalam situasi tertentu. Bukan boleh mai nak salam, mai nak salam. Bukan macam tu, tidak. Dia ada keadaan tertentu. Ya, sebenarnya kalau tolak jadi malu ke dia pula, di pemikiran lain. Kalau boleh tolak balik, baik, tak apa. Tapi ada setengah tempat yang kita tak boleh nak tolak macam tu. Itu berdasarkan uruf. Dan inilah pentingnya ada keluasan tadi. Ada keluasan dalam fiqh. Baik. Cuma sebab itu kalau kita semua dididik dengan keadaan semua ada ilmu, dah. Kalau macam tu, kalau mazhab Maliki main bola nampak palu tu tak apa. Sebab kemaluan ni ada dua, aurat besar, aurat kecil. Aurat besarnya hak kemaluan tu sendiri. Dah, yang berbentuk tu. Kalau pohon ni tak panggil aurat lagi. Maknanya kalau pakai macam apa dia, macam Pogba main bola tu lah. Pogba, Karim Benzema, apa lagi nama Muslim, Mane, Salah, pakai luar pendek, nampak pohon, tak berdosa dia tu. Kita orang Melayu nampak orang luar pendek, ni luar pendek ni tak kena ni, berdosa ni. Jahil, tak kita cok lah. Tapi kalau kita belajar keluasan agama, benda tu tak ada masalah. Benda tu tidak ada masalah. Cuma urus tempat kita, Imam Syafi'i kata apa? Lutut tu termasuk daripada aurat. Maka wajar untuk kita tutup pada uruf kita, pada budaya setempat kita, wajar kita tutup. Sama juga dengan salam tadi. Setempat kita faham kalau bersalaman itu apa dia? Membatalkan wudu. Kalau sengaja, bahkan kalau sentuh perempuan dengan sengaja, ini lebih teruk. Hanya berdosa. Sentuh babi tak berdosa, sentuh perempuan berdosa, nak kata. Lepas tu nak suruh perempuan ni lebih teruk pada babi ke macam mana? Macam tu pula. Ni pemikiran yang kita kata tak perlu nak complicated dalam hal ini. Tak perlu sangat. Ada hukum, kita belajar, settle. Dah, cukup. Tak perlu kita hukum orang, dia tanggung sendirilah benda tu. Cerita bab ni. Kadang-kadang politik ni kalau dengan ilmu settle, tapi kalau dengan sentimen, dengan emosi, tu jadi masalah. Baik. Pada tu semua sangat dah. Cukup sampai situ lah. Benar-benar itu. Muka surat 37, tanda muka surat 37. Seterusnya membasuh kedua tangan sampai siku tu kita ulang, kita sambung balik naikkan insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.